ارجع للسيرة واقرأها فالدولة فرض الله. Dikatakan rukun iman perkara yang wajib diimani. Dalam kitab ulama menerangkan kenapa mereka sebut rukun iman tu 6. Kerana 6 perkara itu secara spesifik disebut di dalam Al-Quran. Okey, jadi balik pada persoalan Fam tadi, iaitu kalau beriman dengan rukun iman yang 6, dah sempurna iman kita. adakah dah sempurna iman? Itu dia kan. Okey, beriman dengan rukun iman yang 6, maknanya kita tahu rukun iman yang 6, tahu batas-batas keimanan kita, begitu dia kan. Bagaimana beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan rasul-rasul, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Kalau kita tahu, iman tu dah sah. Tapi dari segi sempurna, gitu dia kan, kita kena tengok dari segi cara beriman. Kerana kalau setakat mengetahui rukun iman ada 6, bermula daripada beriman dengan Allah sampailah kepada beriman dengan qada dan qadar, iman tu sah tapi tidak sempurna. Kerana sempurnanya iman, begitu dia kan, kita mesti tahu cara bagaimana nak beriman itu. Kerana bila kita mengetahui rukun iman tu yang 6, itu baru kita tahu. Tapi macam mana nak beriman dengan tiap-tiap rukun iman tu? Mana nak beriman dengan Allah? Macam mana nak beriman dengan malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari kiamat, qada dan qadar? Macam mana nak beriman dengan dia? Cara nak beriman tu bagaimana? Dia ada cara dia kan? Ya, insya-Allah. Ada proses dia lah maksudnya. Dia ada cara dia. Jadi Ustaz detailkan. Okey, insya-Allah. Betul dia kan. Jadi saya jawab yang persoalan pertama dulu tadi, sempurna ke tidak? Jawapannya tak sempurna. Tak sempurna, okey. Kerana sempurnanya iman itu ialah cara kita beriman itu kena betul. Okey, jadi kebanyakan masyarakat kita sekarang ni, begitu dia kan, kesalahan mereka, kekurangan mereka lah. Bukanlah maknanya mereka tak buat ni, tak beriman. Mereka beriman. Tapi kekurangan mereka, kesalahan mereka itu ialah pada cara beriman. Okey, kesalahan mereka ialah mereka menghafal rukun iman. Mereka tidak mempelajari cara beriman. Jadi secara ringkasnya, cara beriman dengan semua perkara-perkara yang diwajibkan kita beriman dengannya, caranya adalah dengan berfikir. Begitu kan. Caranya adalah dengan berfikir. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan, yang merupakan dalil beriman mesti dengan berfikir. Di antaranya ayat yang masyhur jugalah yang dibacakan dalam salat, iaitu di penghujung, hampir penghujung surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang adalah tanda-tanda bagi mereka yang berfikir. Ulil albab. Disebut berfikir. Disebut berfikir. Dan kalau tidak disebut ayat-ayat lain, banyak ayat-ayat berkaitan dengan akidah yang dikaitkan dengan berfikir. Okey. Jadi yang saya katakan tak sempurna itu kerana cara beriman yang saya dah sebut ni tadi, iaitu caranya ialah dengan berfikir itu, tak, kebanyakan umat tidak melakukan begitu. Mereka hanya menghafal. Mereka hanya menghafal rukun iman yang 6. Bukan makna saya kata tak sah iman. Sah iman, mereka beriman tapi tak sempurna. Dan ini adalah di antara asbab yang menyebabkan fenomena yang Fam timbulkan tadi. Masalah-masalah tu berlaku. Masalah-masalah berlaku tu kerana puncanya ialah tidak beriman dengan cara berfikir yang betul sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, iaitu dengan cara berfikir. Tiap-tiap rukun iman, tiap-tiap perkara yang kita wajib imani mesti difikirkan.
Saya bagi satu contoh lah, tak adalah nak contoh pada semua 6 perkara itu kerana makan masa yang panjang gitu kan. Contohnya beriman terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia perlu difikirkan gitu kan. Adakah Allah ini zat yang dicipta oleh yang lain? Satu. Ataupun adakah kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia yang mencipta zat dia? Dan yang ketiganya, adakah dia tu sedia ada? Itu yang dipanggil azali. Yang diberitahu dalam Islam melalui Al-Quran dan hadis ialah Allah ini kewujudannya azali. Azali ini maknanya tak ada permulaan, tak ada pengakhiran dia. Ni saya nak terangkan bagaimana cara nak membina keimanan terhadap kewujudan Allah dengan cara berfikir. Okey, bila kita memikirkan kewujudan Allah ni dicipta oleh lain, bila dicipta maka itu bukan Tuhan, kerana Tuhan ni dia mencipta. Jadi mana mungkin akal kita tak dapat terima dengan logik kita berfikir ni, maknanya dengan logik akal kita tak dapat terima. Ya, betul. Allah Tuhan tapi dia dicipta. Baik kita beriman pada yang mencipta dia. Macam tu lah gitu kan. Yang kedua, dia cipta zat dia sendiri. Pun tak dapat diterima oleh fikiran kita. Kerana pada masa yang sama dia adalah Khalik, pencipta. Pada masa yang sama dia adalah makhluk, dicipta. Contohnya macam kursi set ni. Okey. Kita tanya pada pemilik dia. Mana awak ni? Dia kata dia ada dengan sendiri dia. Akal kita tak dapat terima. Yalah, betul. Begitu dia kan. Dia cipta diri dia sendiri, begitu dia kan. Akal kita tak dapat nak terima. Jadi yang ketiga ni dia memang ada. Dan ini logik bagi Tuhan. Kalau bagi makhluk tak logik. Ya, betul. Kalau saya tanya Fam Fam ni dicipta ataupun ada dengan sendiri, Fam kata ada dengan sendiri, akal saya tak dapat terima. Memang saya tapi bagi Allah itu dia kan, kita dapat terima. Logiknya ialah Allah itu ada dengan sendiri. Okey. Jadi dalam Islam sempurnanya iman ni mestilah dibentuk dalam diri kaum muslimin itu dengan cara tafkir, dengan cara berfikir, dengan cara fikriah. Yang ringkasnya, apabila dibentuk iman itu dengan cara fikriah, cara berfikir, maka akan terbentuklah tujuan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu dalam diri setiap orang Muslim ni. Apa dia punya tujuan daripada pembinaan keimanan dengan cara berfikir ni, gitu kan? Membentuk apa yang dikatakan sebagai ruh. Okey, ruh di sini bukan ruh nyawa. Tapi ruh di sini dikatakan sebagai sesuatu yang memotivasikan kita, mendorong kita buat apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Okey, dalam kitab kalau baca secara ilmiah dikatakan ruh itu ialah idrak silah billah, kesedaran terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sedar hubungan aku dengan Allah, aku adalah makhluk, aku wajib terikat dengan apa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menjawab persoalan daripada Fam tadi, begitu dia kan, adakah iman tu cukup hanya dengan kita menghafal rukun iman yang 6 saja? Jawapannya tak cukup, tapi sah iman. Cuma tak cukup, tak sempurna. Sempurnanya mestilah dibentuk dengan cara berfikir.